Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiyil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada di dalam agama Allah, yakni agama Islam. Wa qala Allah azza wa jalla aidan fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutuskan di atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Benarlah kata Allah dan benarlah kata junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sidang muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, kekanda, adinda yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama sekalinya dan selama-lamanya saya mengajak diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam masjid Batu Lima ini, maupun yang berada di luar, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Ta'ala, kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita diberi kehidupan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan dengan kalimah yang sering kali kita ucap, kurang lebih 17 kali kalau dalam semayangnya pada setiap rakaat. Kita menyebut, tuan-tuan, kalimah satu ayat, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, kerana masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita di kalangan manusia, di kalangan hamba-hambanya, untuk kita menjadi tetamu Allah Ta'ala. Dan seterusnya Allah Ta'ala tetapkan istiqamah supaya kita hidup berpegang kepada prinsip kehidupan cara beragama. Sebab itu tuan-tuan, saya teringat pernah Nabi SAW berkata kepada para sahabat satu ucapan Nabi kepada sesiapa saja pun pada zaman Nabi,
Berarti Nabi tuan-tuan nak pesankan kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadil jannah? Qala majalisul ilm atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila kamu berkelana berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala, maka kamu bertemu dengan satu tempat yang disebut dengan taman syurga. Fara'u, maka hendaklah kamu berhenti seketika di taman syurga tersebut. Maka sahabat baginda Nabi SAW agak kehairanan. Apa sebab Nabi sebut taman syurga sedangkan kami belum lagi mati, ya? Kami masih lagi roh di dalam jasad kami. Kenapa Nabi SAW menyebut taman syurga ini? Maka sahabat, apabila dia ada satu kemusykilan, masalah, tuan-tuan, hidup pada zaman Nabi ini, mereka terus tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa ma riyadil jannah? Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan taman syurga? Maka Nabi SAW menyebut antaranya ialah majlisul ilmi, iaitu majlis ilmu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, buntung kita sebab kerana pertama sekali Allah Ta'ala hadirkan diri kita, tuan-tuan, untuk menunjukkan bahawasanya kita adalah manusia yang bersyukur di atas nikmat demi nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, dan inilah antara tugas dan komitmen kita sebagai seorang hamba Allah. Bukan setakat hamba-hamba biasa, tetapi satu manusia, makhluk yang Allah Ta'ala lantik menjadi khalifah Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Oleh sebab demikian, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW menyebut bahawa orang yang duduk di dalam majlis ilmu di taman-taman syurga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri 4 benda. Pertamanya, Allah Ta'ala akan turunkan rahmat dia ke atas kita, tuan-tuan, orang yang duduk di dalam rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka ini membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga wa yatadarasunahu bainahum, mereka ini belajar berkaitan dengan ilmu agama. Allah bagi pertama sekali, dia tunjuk, tuan-tuan, kasih sayang dia, tuan-tuan, kepada mereka yang duduk dalam rumah Allah Ta'ala, dan seterusnya duduk dalam majlis ilmu. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala akan beri apa dia? Ialah ketenangan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia hidup atas dunia ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi tenang pada kita. Maksudnya di sini, tuan-tuan, tenang, tidak ada masalah. Sebab itu kalau tuan-tuan dan ibu-ibu, ya, boleh tengok muka wajah-wajah ibu, sahabat-sahabat kiri dan kanan tu tenang, dia nampak macam tak ada masalah. Bukan setakat tenang, kadang-kadang nampak tertidur tu. Tenang betul pakcik tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketiganya, Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, akan beri kepada kita diturunnya malaikah. Wa khaffathumul malaikah, malaikat-malaikat dia akan turun bersama-sama dengan kita. Lalu apa malaikat ini buat? Dia buat 2 benda. Pertama, dia doa pada kita tentang Allahumma ghafir lahu. Yang kedua, dia doa kepada kita warhamhu, ya Allah, ampunilah dosa si fulan ini, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa makcik ini, ya Allah. Rahmatilah kehidupan pakcik ini, rahmatilah kehidupan nopah ini, wahai Allah, sepanjang dia hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, untungnya malaikat ini satu malaikat makhluk yang tidak ada dosa di sisi Allah Ta'ala. Jadi pasti doa dia special. Dia minta, Allah Ta'ala dengar. Macam kita dululah, tuan-tuan, ya, waktu kita mula-mula dapat anak, kita cari orang alim tahnik belah mulut anak kita. Supaya apa? Mudah-mudahan, tuan-tuan,
anak kita ni tuan-tuan, dia dapat berdakwah seperti mana para ulama-ulama yang tak pernah kenal erti penat lelah. Kita harapkan tuan-tuan, mudah-mudahan orang-orang alim ulama ini dia menyambung kesinambungan perjuangan Nabi. Maka begitu jugalah anak warisan kita. Sebab itu kita bawa jumpa orang alim, dia doa pada kita tuan-tuan, dia doa pada anak kita, berkat doa daripada dia lah hari ini Allah Ta'ala bagi keizinan kepada kita untuk kita berdakwah. Apa doa dia? Seperti mana doa yang Nabi pernah mendoakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa doa Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihlah Ibnu Mas'ud ini dalam bab-bab agama, dan juga ajarkan dialah ilmu-ilmu takwil, ilmu-ilmu penafsiran ayat-ayat Allah Ta'ala. Berkat doa daripada Nabi SAW, Ibnu Mas'ud ni adalah salah seorang sahabat yang hebat tuan-tuan menafsirkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Sehingga pernah diriwayatkan tuan-tuan, satu kisah ketika mana Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ini, dia panjat agak tinggi daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi sahabat-sahabat di bawah tu tengok tuan-tuan keting ataupun dikata betih Abdullah bin Mas'ud ni kecil, dia beza lain pada orang. Jadi sahabat-sahabat semua gelak lah. Jadi tuan-tuan, orang Arab ni normal dia tuan-tuan badan besar-besar. Mana ada besar kita kecil kan. Orang Arab normal besar-besar. Kalau kecil tu kira abnormal lah. Abnormal lah. Tak berapa nak normal lah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan, dia punya keting kecil. Sahabat gelak. Nabi kata, wahai sahabat, apa sebab kamu gelak ni? Lalu Abdullah bin Mas'ud tuan-tuan tertanya-tanya, sebab apa kan sahabat-sahabat aku gelak pada aku? Rupanya tuan-tuan nak bagi tahu sahabat tu gelak sebab melihat keting Abdullah bin Mas'ud ni kecil tuan-tuan. Dia kecil tak macam kita ni, kira besar lah imam ni. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata, wahai sahabat-sahabat, kalau kamu tengok kejadian Abdullah bin Mas'ud ini kecilnya ketingnya, begitulah juga dalam keadaan halusnya apa yang ditafsir oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada zaman khulafa Ar-Rasyidin yang kedua, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab ini kalau dia nak panggil ahli mesyuarat dia tuan-tuan, dia akan pastikan setiap ahli mesyuarat dia, syarat yang pertama sekali adalah hafaz Quran. Jadi bayangkan, dalam ahli mesyuarat kabinet kerajaan tuan-tuan, terselit nama Abdullah bin Mas'ud. Jadi sahabat-sahabat yang pernah terlibat bersama dengan Nabi dalam peperangan Badar Kubra, yang bersama sahabat dengan Nabi dalam peperangan Uhud, Hunain dan sebagainya. Tuan-tuan, ramai lagi sahabat di luar. Tapi dipilihnya Sayyidina Umar antara salah seorang ahli kabinet mesyuarat membincangkan masalah agama ini. Inilah Abdullah bin Mas'ud. Bila tuan-tuan Nabi menenangkan perasaan sahabat yang agak tidak puas hati tuan-tuan ketika itu. Jadi tuan-tuan, Nabi kata, inilah seorang manusia, Abdullah bin Mas'ud, orang yang hebat dari sudut penafsiran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, wa khaffathumul malaikah, malaikah akan duduk bersama-sama dengan kita untuk mendoakan kesejahteraan kepada kita. Sebab itu kalaulah hari ini, pagi ini kita tidak ditakdirkan duduk di dalam masjid pada ketika dan saat 6.30 ini, katalah lepas habis subuh tadi kita tak nak dengar ceramah kuliah agama, tak nak dengar kuliah subuh, kita pergi kedai janda contohlah. Kita pergi dah kedai awal lagi daripada orang lain ni, duduk dah kedai janda tu pun tak siap make up lagi kan. Kita tunggu siap-siap kat kedai tersebut tuan-tuan. Maka tuan-tuan, kiri kanan, di sebelah kanan dan kiri kita tuan-tuan terdapat malaikat yang tak pernah tidur tuan-tuan, sentiasa tunggu ya pergerakan seseorang hamba. Baiknya ditulislah di sebelah kanan. Kalau amalan maksiat kita, maka ditulislah tuan-tuan perkara keburukan di sebelah. Baik itu Allah Ta'ala menyebut kiraman katibin. Mereka ni sentiasa menulis tuan-tuan apa yang kita lakukan.
Sebab itu kalau untungnya lagi tuan-tuan kita duduk dalam majlis ilmu ni, datang malaikat yang lain, dia doa pada kita, ampuni dosa kita. Yang kedua, rahmat pada kita tuan-tuan. Tak nak ke tuan-tuan satu doa yang makbul di kalangan makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah Ta'ala? Pasti tuan-tuan kita nak sangat-sangat. Yang pertamanya sebab kerana manusia ni, bila sebut manusia ni, kata Nabi, la yakhlu anil khata' wal insyan. Kita tak lari daripada dua sifat yang melekat pada diri kita. Yang pertama, jenis kita buat salah, dan yang kedua, jenis kita jenis pelupa. Atas dasar tuan-tuan, kerana kita banyak buat salah inilah, maka kita ni dianjurkan untuk apa? Untuk kita memperbanyakkan istighfar. Kalau Nabi SAW yang sudah jamin masuk dalam syurga, yang terpelihara daripada dosa kurang lebih satu hari tuan-tuan, yang dilaporkan oleh isteri Nabi, kurang lebih 70 kali ke atas Nabi banyak istighfar kepada Allah, masih lagi minta ampun kepada Allah. Tu tuan-tuan, apatah lagi kita manusia yang banyak dosa, maupun sedar tak sedar tuan-tuan, kita ada dosa di sisi Allah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hidup Allah Ta'ala akan beri kepada kita dua kali kehidupan kepada manusia ini. Dua hidup yang Allah Ta'ala akan beri kepada kita sebagai seorang hamba. Perjalanan kita menuju ke satu alam yang disebut dengan alam akhirat ini tuan-tuan, bermula daripada khutbah Nabi yang Nabi cerita begitu panjang. Selepas daripada subuh, maka Nabi turun tuan-tuan, Nabi manjat mimbar, Nabi pergi menuju ke mimbar, lalu Nabi berkhutbah sehingga masuk waktu zuhur. Bila dah habis waktu zuhur, Bilal bagihin, ya Rasulullah, dah masuk zuhur ya Rasulullah. Maka Nabi turun tuan-tuan daripada mimbar, Nabi solat berjamaah sama dengan sahabat. Lalu bila dah bagi salam solat zuhur, Nabi menuju ke mimbar, Nabi berkhutbah sampai masuknya waktu asar. Bila habisnya Nabi berkhutbah tuan-tuan, dah masuk pula waktu asar, berhenti pula semayang. Habis-habis semayang asar, kemudian menuju mimbar, lalu berkhutbah pula, sehinggalah masuk hatta ghuribati syam, sehingga terbenamnya matahari, maknanya masuk waktu maghrib. Lama benar tuan-tuan Nabi berkhutbah tu. Bayangkan kita tuan-tuan, kalau kita ada pada zaman tu, jenuh tidur berapa kali mimpi dah, kan? Jumaat kita pun setengah jam khatib duduk atas mimbar, Allah, 3 kali mimpi ngeri, mimpi sedih, mimpi bahagia, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mimpi ngeri sebab apa? Sedar-sedar imam tak habis lagi ngeri betul. Mimpi gembira dia lah sekali tu, ibadallah, baru seronok sikit lah mimpi tu, ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi khutbah panjang apa? Apa yang Nabi sebut dalam khutbah yang Nabi begitu panjang itu, antaranya Nabi menyentuh tentang perjalanan kita sebagai seorang hamba ni, jauh perjalanan. Nabi sebut la budda fih, tak dapat tidak kita akan melalui 5 alam yang paling tuan-tuan kita akan singgah. Yang pertama, alam yang kita akan lalui, yang pertama sekali manusia dia akan lalui, itulah yang disebut dengan alam rahim. Alam rahim ni tuan-tuan, alam yang paling seronok kata ulama. Bila ulama kata, tuan-tuan kita pun fikir-fikir balik, memang seronok. Duduk alam rahim ini tak payah fikir pun masalah dunia. Tuan-tuan tak payah fikir pun masalah minyak naik dan terus naik. Tak payah fikir pun masalah ikan tak ada, durian mahal, kan? Durian sekarang luar biasa tuan-tuan harga dia. Kadang-kadang tak masuk akal tuan-tuan. Kalau dibelah Selangor tu sekilo kadang-kadang sampai 60 lebih. Ada. Tapi sebab ngidam tuan-tuan, ngidam beli juga isteri kita tuan-tuan. Dia mengandung tuan-tuan, rasa teringin, dia pandai pula waktu mengandung pilih durian Musang King. Kalau dulu sebelum mengandung tak kisah, bawa lah durian Batu Kurau ke durian kampung di 24 kan, tak kisah. Tapi bila mengandung dia pandai pilih durian Musang King. Jadi kita suami pun tuan-tuan kena beli jugalah. Sebab orang-orang lama cakap, orang-orang lama ni kan, orang-orang lama cakap kalau kita tak bagi makan pada isteri yang mengandung,
Esok kalau dapat anak tu air liur meleleh, betul. Saya tak tahulah orang. Jadi kita pun carilah tuan-tuan. Timbang-timbang sebiji besar pada kita kurang lebih RM70. Bayangkan RM70 tu kira murah lah. Ada kalau ambil besar sikit tuan-tuan, timbang-timbang 2,5 kilo. Jadi tuan-tuan sebiji saja 100,5. Habis duit kuliah. Kalau ada lah. Nak bagi tahu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ngidam minum. Makan tuan-tuan, apa yang isteri kita minum. Tapi kalau dia minta yang bukan-bukan, bang teringin minum dek air daun ketum, jangan bagilah. Nanti anak dalam perut bening bala pula. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, alam rahim ni alam yang paling seronok. Tapi Allah Ta'ala izinkan pada kita manusia ni duduk dalam alam rahim tu kurang lebih 9 bulan 10 hari saja. Mana ada orang hidup dalam perut ibu tuan-tuan sampai keluar janggut-janggut sekali, mana ada. Semua licin tuan-tuan, mulus, tak ada benda bulu langsung. Keluar dalam keadaan berpakaian mana ada. Keluar dalam keadaan telanjang bulat tuan-tuan, dalam keadaan kita ni tuan-tuan betapa hinanya seorang manusia, tak ada apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 9 bulan 10 hari Allah Ta'ala suruh kita, keluarlah kamu, ya ukhruj min batni ummik, keluarlah daripada rahim ibu kamu ni. Jangan duduk lama-lama kamu ni sebagai seorang hamba Allah, khalifah Allah Ta'ala yang telah tercatat ni dalam keadaan kamu ni akan berhijrah dari satu alam yang disebut alam rahim, maka kita akan duduk beralih daripada alam yang disebut dengan alam dunia. Maka alam dunia inilah tuan-tuan nguji kita. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menjadikan kehidupan dan kematian semuanya itu tuan-tuan, liyabluwakum, untuk menguji siapakah di kalangan kamu yang sebaik-baik dari sudut amalan. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, umur Allah Ta'ala bagi kita hidup atas dunia ni, walaupun kita tidak panjanglah seperti mana umat-umat terdahulu ya, tapi spesialnya Nabi pernah merintih di hadapan Allah Ta'ala. Nabi pernah munajat satu malam sebelum Nabi meninggal dunia tuan-tuan. Nabi munajat pada waktu malam, dan munajat itulah antara munajat yang pelik tuan-tuan. Tak pernah Nabi semayang begitu ringkas. Nabi, kalau kita dengar bacaan Nabi dalam Qiyamul Lail, Nabi akan baca satu rakaat saja tuan-tuan. Nabi baca apa? Panjangnya hampir tuan-tuan 3 surah di dalam Quran. Ni 3 surah yang mula-mula, bukan 3 surah yang berakhir tu. Kita 3 surah yang akhir, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu pun jemaah dah mengungut tuan-tuan. Nabi dia baca kalau solat sunat qiyamul lail. Ni saya sebut qiyamul lail macamnya, bukan qiyam online. Ya, Nabi qiyamul lail saja Nabi baca 3 surah yang pertama tu. Surah Al-Baqarah 286. Kemudian surah Ali Imran 200 ayat. Dah 486. Kemudian Nabi baca lagi surah Ali Imran 172. Dah berapa dah tuan? Berapa? 486 campur dengan 172. Cepat, siapa boleh jawab, dia boleh balik dulu. Semua. Maknanya kurang lebih 652 ayat yang Nabi baca. Masya Allah. Panjang tak panjang tuan-tuan, sehingga sahabat-sahabat Uzaifah Al-Yamani bila dia tengok malam di akhir hujung riwayat hidup Nabi ni, dia agak pelik. Sebab Nabi baca satu ayat, apa dia, surah Ali Imran 118. In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allahu akbar. Nabi pun rokok tuan-tuan, Nabi baca ayat tersebut. In tu'azibhum diriwayatkan tuan-tuan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dia banyak riwayat hidup, sebab dia banyak hidup dengan Nabi 10 tahun di Madinah. Awal-awal Nabi jejak kaki tuan-tuan, mak Anas bin Malik ini dah serahkan anak dia Anas bin Malik ini untuk menjadi khadam, khidmat sepanjang Nabi ada atas dunia ni.
Maka tuan-tuan, Anas bin Malik ni dia banyak riwayat hidup tuan-tuan. Tengok Nabi gerak-geri Nabi antaranya dalam semayang. Nabi SAW dalam keadaan sebelum bangun daripada subuh, dia dulu kena bangun, buat persiapan untuk menyediakan air wuduk untuk Nabi. Kemudian bentang sejadah tuan-tuan. Maknanya dia akan bangun terlebih dulu. Pastinya banyak benda yang dia tengok tuan-tuan, hidup satu rumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sahabat pelik tengok Nabi semayang munajat begitu ringkas. Bukan sahabat yang duduk atas dunia pelik, yang duduk di langit, malaikat-malaikat pun pelik. Allah Maha mengetahui. Tuan-tuan, Allah Maha mengetahui. Allah Ta'ala perintahkan Jibril, wahai Jibril, kamu pergi tanya sekejap apa Muhammad sebenarnya yang dia nak. Maka Jibril turun tuan-tuan. Dia turun lalu dia tanya pada Muhammad, ya Rasulullah, ya Habib Allah, ngapa malam ni kamu sembahyang pendek benar? Tapi tak adalah cakap obo perak macam ni. Pandai pula Jibril cakap perak ni. Apa sebab pendek kamu baca pagi ni? Tak pernah pun baca malam-malam sebelum ni pun baca panjang. Tapi hari ni suatu ayat saja, kemudian kamu rokok, kemudian kamu baca ayat tersebut, kamu i'tidal sujud balik, kamu baca ayat tersebut. Maka tuan, antaranya Nabi tak menjawab pertanyaan Jibril tadi. Lalu Nabi angkat tangan, tadah Nabi berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli wa li ummati. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa umatku. Nabi minta tuan-tuan, sebelum Nabi mengakhiri kehidupan Nabi atas dunia ni, Nabi minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dia dan juga dosa umat dia. Bayangkan, Nabi begitu sayang pada kita sehingga Nabi minta satu jaminan Allah Ta'ala ampunkan dosa umat dia. Siapa terutamanya? Kita ni yang tak pernah bertemu dengan Nabi ni, yang tak pernah lihat wajah Nabi secara live, yang tak pernah duduk dalam satu majlis ilmu yang sendiri disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah ada kesempatan untuk kita duduk bersama dengan Nabi di dalam satu saf, di dalam medan perperangan jihad. Kita tak pernah bersama dengan Nabi. Baik itu tuan-tuan, Nabi kata fatuba liman lam yarani wa yu'minu bi. Maka beruntunglah kamu orang yang tak pernah lihat wajah aku, tetapi hebat mereka ini boleh menunjuk rasa cinta dan kasih sayang dia kepada aku. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Jibril dia bawa permintaan ini. Rupanya Nabi buat mayang dalam keadaan pelik ni. Dia minta dua benda, dosa dia diampunkan dan dosa umat dia diampunkan. Lalu dua permintaan inilah yang dibawa bertemu dengan Allah. Wahai Allah, ini sebablah yang Nabi nak. Pertama, dosa dia diampunkan. Yang kedua, dosa umat dia diampunkan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi khabar gembira kepada kita. Walaupun usia kita tidak tuan-tuan menjangkau seperti mana umat-umat terdahulu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh saja kurang lebih diriwayatkan ada kata 950, ada yang kata 1050. Maknanya main ratusan ribu lah tuan-tuan umur panjang macam itu. Tapi zaman kita tak ada dah umur panjang-panjang. Ke ada kat sini umur panjang? Adalah paling-paling panjang pun saya ingat 90 lebih. Semalam saya forum dekat masjid mana bang? Masjid Surau di sebelah mana? Di sebelah Johor lah, buah Mall ni. Di sana paling panjang pun umur 90 lebih katanya. Di sini pun kurang lebih macam tu lah. Ke tak tahulah sini tuan-tuan. Kejap lagi saya salam sayang tengok pakcik ni lain macam pakcik ni. Tanya pakcik umur berapa? Alhamdulillah Ustaz, umur saya kat 475. Kalau ada macam ni saya tarik balik salam. Ni bukan orang lah ni, ini saka tu. Tuan-tuan, walaupun umur kita 60-70 tahun kata Nabi SAW, tapi Nabi rintih dapat 4 benda apa ya. Pertama sekali, Jibril sampaikan apa yang disebut oleh Nabi oleh Allah Ta'ala, wahai Muhammad ya Rasulullah ya Habib Allah,
Sesungguhnya aku datang ni nak bagi tahu pada kamu, Allah Ta'ala sudah beri pada kamu pertama sekali ialah dah ampunkan dosa kamu yang telah lalu dan juga yang akan datang. Ya Rasulullah, ya Habiballah, sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosa umat kamu ni selagi mana umat kamu dia tak buat satu bendanya. Apa dia? Mensyirik, yakni menduakan Allah Ta'ala. Wahai Rasulullah, ya Habiballah, esok di padang mahsyar, esok saat manusia ni dalam keadaan diuji pada ketika itu, matahari satu batu daripada jarak dari kilometer jarak kita dengan matahari, tetapi di padang mahsyar waktu tu saat manusia mencari apakah yang boleh bantu dia menyelamatkan hidup, mempercepatkan hidup, diperhitungkan amalan di padang mahsyar. Waktu tu orang, tuan-tuan, disebut oleh Nabi adalah satu nikmat bagi seorang hamba kalau kita boleh jejak kaki di padang mahsyar esok dalam keadaan macam mana kita solat. Kaki tu sama flat, tuan-tuan, sama lurus dengan tumit kita. Sebab kerana pada ketika itu, tuan-tuan, manusia disebut dalam keadaan berjengkit. Maknanya ramai himpunan manusia yang akan diperhitungkan oleh Allah. Waktu tu, tuan-tuan, kita nak, walaupun kita tak pernah lihat wajah Nabi, tapi Nabi kenal kita. Sebab kenapa hidup atas dunia ni, tuan-tuan, kita tidak pernah menyalahi dan suka betul kita beramal apa yang sunnah yang Nabi SAW perjuangkan di atas muka bumi ini. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi diberi ketiganya. Allah Ta'ala beri kepada Nabi, iaitu kitalah umat yang akan diperhitungkan terlebih awal berbanding daripada umat-umat yang pernah hidup sebelum daripada kita. Dan yang keempatnya, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan beri apa? Di dalam syurga selepas dikeluarnya Abu Bashar. Ni saya sebut Abu Bashar, bukan Bashar Asad ni. Bashar Asad pemimpin zalim di Syria ni. Abu Bashar ni bapa sekalian manusia, itulah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam duduk dalam syurga bersama dengan Sayyidatina Hawa, tuan-tuan, dikeluarkan daripada syurga. Esok yang mula-mula sekali yang akan jejak ke dalam syurga, itulah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkanlah, Nabi gitu sayang. Sebelum perakhiran riwayat hidup Nabi, tuan-tuan, minta jaminan Allah Ta'ala beri keampunan kepadanya dan juga keampunan kepada dosanya. Begitu juga kita dengar, baca kitab, tuan-tuan, baca hadis Nabi saat ketika mana sedang nazak. Tuan-tuan tengoklah orang nazak macam mana. Dalam keadaan bila malakul maut dia datang jumpa Nabi, tuan-tuan, nak cabut nyawa Nabi ni. Nabi dalam keadaan ketika itu terlihat malaikat yang mencabut nyawa datang keadaan berseorangan. Apa yang diucap oleh Nabi, apa yang diucap oleh Rasulullah, dia kata, wahai malakul maut, mana Jibril? Aina Jibril? Aina Jibril? Mana Jibril? Jibril selalu di samping dengan aku. Tiba-tiba bila ada orang nak ambil nyawa makhluk, kamu nak ambil nyawa aku, Jibril tak nak tengok aku ke? Buat kali takhir, Nabi minta, tuan-tuan, permintaan request, mana sahabat aku yang 23 tahun menemani aku, beri semangat kepada aku, beri wahyu 23 tahun tak pernah pun miss. Maka tuan-tuan, ketika itulah Nabi SAW dia minta supaya malakul maut itu memanggil malaikat Jibril. Dan ketika itu malaikat Jibril sebenarnya bukan sebab kerana apa, tuan-tuan, dia tak sanggup melihat Nabi ni dari roh keluar daripada jasad Rasulullah. Maknanya dia tak sanggup melihat seorang kekasih Allah, kekasih dia, tuan-tuan, diambil roh oleh malaikat maut. Sebab demikian, tuan-tuan, peritnya saat ketika mana malaikat maut ini, tuan-tuan, mencabut nyawa. Tuan-tuan, kita baca melalui hadis tapi kita tak ada pengalaman lah. Kalau nak rasa sakit tak sakit, kena nazak dulu lah. Tapi seorang pun tak berani nazak ni kan. Matlamat belum selesai, objektif hidup atas dunia belum selesai kan. Apa objektif dia? Apa motif kita lagi? Nak kahwin 4 belum lagi kan? Baru seorang kan? 3 lagi belum selesai kan? Sebab itu kita tak bersedia lagi. Tapi Nabi gambarkan, tuan-tuan, saat ketika mana roh dalam keadaan nak keluar daripada jasad, betapa sakitnya.
Duduk anak-anak Nabi, tuan-tuan, duduk di samping dengan Rasulullah, tuan-tuan. Bila dia tengok saat ditarik roh daripada kaki ni, hujung jemari kaki, bila sampai ke lutut, Nabi terasa tu Allah, begitu periknya saat ketika mana roh nak keluar daripada jasad. Bila keluar daripada roh, daripada lutut ni nak tarik sampai ke pinggang, Nabi terasa sakit lagi, tuan-tuan. Nabi sakit bila sampai di dada, seolah-olah sesak nafasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di halqum ini, waktu inilah Nabi rasa, ya Allah, seolah-olah dicincang benar apa yang dikhabarkan satu hari oleh Jibril alaihi salatu wasalam. Ya Allah, waktu tu Nabi, tuan-tuan, angkat tangan lalu berdoa, ya Allah, himpunkanlah sakit sakaratul maut di kalangan umat aku ni, yang ada pada zaman aku ni dan juga yang akan datang, biar aku tanggung sakit sakaratul maut ini. Nabi minta, tuan-tuan, sakit sakaratul maut ini, tuan-tuan, biar Nabi tanggung. Ni sakit bukan seorang-seorang, Nabi minta umat-umat dia yang akhir zaman pun biar dia tanggung. Lalu permintaan Nabi, tuan-tuan, ini permintaan Nabi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab kenapa? Masing-masing habuan kita lah. Hidup kita banyak, tuan-tuan, atas dunia kita duduk dalam rumah Allah, imarah rumah Allah. Kesudahannya, tuan-tuan, banyak yang kita dengar cerita dan kita melihat sendiri, tuan-tuan, mereka ini pun diambil nyawa oleh Allah Ta'ala dalam keadaan banyak mati dalam rumah Allah. Tuan-tuan, tahun 2015 ada seorang pakcik Tok Siak mati dalam keadaan sedang sujud di dalam sebuah surau. Sujud, tuan-tuan, sedang mati dalam semayang, dalam masjid tamu. Yang kedua dalam semayang, yang ketiga ketika sujud. Bayangkan, 3 benda ni special, tuan-tuan. Ini antara fenomena mati husnul khatimah. Tanda-tanda, tuan-tuan, mati husnul khatimah, mati dalam sedang melakukan amal ibadah. Pakcik ni, tuan-tuan, bila kita tengok dia, sahabat-sahabat tengok dia sujud, tuan-tuan, 30 minit. Mana ada orang sujud 30 minit? Solat hajat 5 minit pun bangkit-bangkit bengkok dari tu. Jadi benjol tu kan. Bukan hitam sebab kerap sujud, lama. Benjol terus, tuan-tuan kan. Sebab itu hadirin dan hadirat, 30 minit tengok pakcik ni, tuan-tuan, dalam keadaan sujud. Jemaah dia tolak, tuan-tuan. Memang bila dah pegang nadi memang tak berfungsi lagi. Maknanya, tuan-tuan, mati dalam keadaan sedang semayang, kemudian mati pula dalam keadaan sedang sujud. Mati dalam keadaan sedang sujud maknanya dekat seseorang hamba dengan Allah Ta'ala. Kata Nabi, aqrabu ma yakunu abdin min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba dekat dengan penciptanya dalam semayang ialah ketika mana seorang itu sedang sujud kepada Allah. Maka cuba bayangkan, pakcik ni mati dalam keadaan pertama dalam rumah Allah, yang kedua sedang semayang, yang ketiga sedang sujud. Bila dia refer, tuan-tuan, tanya isteri dia apa sebab, kerana amalannya specialnya yang Allah Ta'ala pilih pakcik ni mati dalam keadaan dalam solat, dalam keadaan sujud ini. Maka apa jawab pakcik isteri dia? Dia kata, sebenarnya pakcik kamu ni dia bagi hidup dia 2. Yang pertamanya hidup dia 12 jam dalam satu hari. Kita ada 24 jam, tuan-tuan, kita ada 24 jam. Tuan-tuan kena jawab macam tu. Ada satu hari saya pergi kat sebuah masjid di sebelah Selangor. Kita dalam satu hari ada berapa jam? Dia kata kita ada 1 jam. Saya pun pelik, kenapa 1 jam? Rupanya dia buat lawak jenaka dengan saya. Dia ada jam tangan saja. La ilah, sabar. Saya pernah, tuan-tuan, ada tanya seorang sahabat. Dia tanya saya dulu, dia kata, Ustaz Jalil ni, kita daripada Selangor ni pergi ke Kelantan berapa jam? Saya pun katalah kurang lebih 6 jam setengah. Dia kata salah, kita pergi Kelantan 2 jam. 2 jam naik flight ke tak? Naik kereta dia. Macam mana boleh 2 jam? Jam tangan dengan jam kereta lah. Rasa nak penampar. Loh ya bu. Dalam satu hari kita ada 24 jam, tuan-tuan. Maknanya panjang hidup pakcik ni opah yang dia bahagi 2. 12 jam dia duduk di rumah, 12 jam dulu dia imarah rumah Allah. Tengok kesudahan dia. Allah Ta'ala pilih dia mati dalam keadaan mati pula dalam rumah Allah, sedang sujud pula, tuan-tuan. Pastinya ini pasti mati yang dalam keadaan yang husnul khatimah. Dan tuan-tuan, saya dapat satu viral daripada WhatsApp. Ada seorang sahabat ini, dia sedang dihantar satu video seorang pakcik ni, tuan-tuan, daripada negara Arab.
dia sedang baca Quran. Bila baca Quran, akhirnya tuan-tuan tertunduk baca itu, maknanya seolah-olah macam sembah Quran. Daripada dia baca mula-mula, tuan-tuan, suara jelas, dan akhirnya tuan-tuan semakin perlahan dan tak dengar langsung suara dia, tunduk terus. Tuan-tuan, sahabat dia pelik, tuan-tuan, lalu ditolak, memang rebah. Bila dipegang, tuan-tuan, start daripada bawah sehingga ke habis ni, tuan-tuan, semua dah sejuk belaka dah. Pegang nadi memang tak bergerak dah. Rupanya tuan-tuan, pakcik ni, Ammu ni, orang Arab ini sudah menghembuskan nafas di akhir, yang terakhir. Bayangkan, mati pakcik ni dalam keadaan menyebut ayat-ayat Allah Ta'ala, membaca mukjizat yang khalidah, yang kekal. Inilah yang akan dipegangnya, yang menyambung kesinambungan perjuangan Nabi SAW. Nabi Isa pun dia turun esok. Antara benda yang dia akan perjuangkan bukan syariat Nabi Isa, tetapi syariat Nabi Muhammad SAW. Anda bayangkan, pakcik ni mati dalam keadaan baca ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita tengok, Allahu Akbar, Allah Ta'ala pilih. Apa sebab? Kerana Allah Ta'ala pilih pakcik ni mati dalam keadaan baca ayat Al-Quran. Rupanya sepanjang hidup pakcik ni atas dunia, waktu ada masa lapang, dia akan sentiasa mendampingi dengan Al-Quran. Maknanya dia akan baca Quran. Kalau dah baca Quran, bukan setakat baca, cuba faham dan beramal tentang Al-Quranul Karim. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kadang-kadang tengok sahabat-sahabat kita baca Quran, kan? Bila baca Quran tiba-tiba tertunduk, macam saya cerita ni. Bila tengok dia tertunduk tu, syarat yang pertama nak tahu dia mati husnul khatimah sedang baca Quran, tolak dia dulu. Kalau dia jatuh tak bangun tu, pegang nadi, maknanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi selalunya tuan-tuan, kalau orang macam ni kita tolak, dia bangun balik tertidur. Dia bangun kecil manis tuan-tuan, dia tertidur tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, banyaklah kalau kita nak cerita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi peluang pada kita hidup atas dunia ni 2 kali. Kali yang pertama hidup atas dunia, maka inilah tempat kita mencari bekalan dan amalan. Apa yang ada tuan-tuan, itulah habuan kita. Yang kita banyak sedekahnya tuan-tuan, Allah Ta'ala akan tanya kita, daripada harta kamu yang diberikan atas dunia ni, apa sumbangan kamu untuk agama kamu? Tuan-tuan, grup sini, grup Imarah ni, dia ada tabung tuan-tuan. Tuan-tuan, sekadar apa yang kita ada mampu, tuan-tuan, sekadar yang kita mampu, itulah sebenarnya yang kita rasa berat nak bawa keluarkan. Sebenarnya itulah antara amalan dan hasil kita nak bawa bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, jangan menyesal. Esok tuan-tuan hidup di padang mahsyar, tuan-tuan hidup di alam barzakh, nampak tuan-tuan dalam keadaan kenapa amalan kebaikan aku kurang berbanding dengan kemaksiatan pada Allah. Sedangkan aku hidup atas dunia boleh pakai pakaian yang berharga ratusan ringgit. Aku duduk atas dunia dalam keadaan kereta mewah-mewah. Aku duduk atas dunia, aku boleh renovate rumah besar. Tetapi dalam keadaan orang begini, dia tak melihat tuan-tuan, sebenarnya alam ataupun rumah dia yang satu hari yang nak dibesarkan, nampak melalui mata kecil ni kita tuan-tuan melihat lubang kubur tu kecil. Tetapi apa yang disebut oleh Nabi, apa yang disebut oleh Imam, Allahumma ja'al qabrahu, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah, wa la taj'al qabrahu hafratan min hafarin niran. Kita minta tuan-tuan doa Imam kita. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kubur bapa aku, ya Allah, jadikanlah kubur ibu aku, ya Allah, di antara mereka bersinggah seolah-olah mereka berada di taman syurga. Wala taj'al qabrahu, jangan kamu jadikan tempat persinggahan mereka di alam barzakh ini seolah-olah daripada lubang bakaran api neraka. Tuan-tuan, nak dapat suasana Raudatul Jannah, pasti ada pengorbanan. Sebab itu hadirin dan hadirat, korbanlah tuan-tuan. Ingat masa depan kita. Bukan hidup atas dunia boleh jamin kekayaan dan kebahagiaan, tetapi ingat apa yang kita buat untuk agama kita, apa yang kita sumbang untuk agama kita, apa yang kita diberi pengetahuan kita sampaikan kepada masyarakat, nak memahamkan tentang ilmu agama. Dan Allah Ta'ala akan tanya setiap anggota yang telah diberi kepada kita,
apa yang kita guna untuk diri kita, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kali kedua, waktu tu Allah Ta'ala, tuan-tuan, bukan peluang untuk kita beramal, tetapi untuk memperhitungkan amalan. Dan saat ketika itulah wujud dua golongan. Golongan yang pertama yang Allah Ta'ala sebut, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Golongan yang pertama, bila mana sudah dipaparkan amalan-amalan, waktu tu tuan-tuan diserahkan buku catatan amalan di sebelah kanan, pastinya syurgalah buat kita. Tetapi kata Allah Ta'ala, kalaulah ada satu golongan manusia yang diberi buku catatan amalan dia di sebelah kiri, maka ketika itu tuan-tuan akan masuklah ke dalam neraka, na'udzubillah. Oleh sebab demikian, tuan-tuan ibu yang dirahmati Allah, sebagai perakhirannya hidup kita atas dunia ni, marilah sama-sama kita mencari erti takwa, kita mencari erti keimanan kita kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala melihat di kalangan manusia itu ialah di kalangan manusia yang ada iman dan takwa. Saya nak bagi tuan-tuan, di kedai-kedai makan kita lah di belah Selangor, di sini pun kurang lebih lah, ada satu ayat yang digantung di frame. Ayat tu nama dia ayat 1000 dinar, ya? Ayat 1000 dinar. Apa dah kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Abang buka kedai abang, betul tak? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala sebut, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi dua benda. Yang pertamanya ialah yaj'al lahu makhraja, akan keluar, akan bagi kepada dia jalan keluar daripada segala masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Ta'ala akan beri perkara yang kedua, rezeki yang tidak disangka-sangkakan. Tuan-tuan kena yakin apa yang Allah Ta'ala sebut ni, tuan-tuan. Saya satu hari, tuan-tuan, nak cerita ni, tuan-tuan, dalam kita pergi dakwah, Allah uji kadang-kadang. Kereta yang saya bawa, tuan-tuan, kurang lebih yang saya baru pakai setahun setengah lah, Allah Ta'ala uji breakdown. Habis-habis kuliah subuh, kemudian breakdown. Waktu tu saya tak tahulah nak cakap apa, tuan-tuan. Saya ajar ada Allah. Waktu tu datanglah towing, dia towing bawa sampai kat tempat workshop. Bila dia kira kurang lebih, tuan-tuan, yang ini saya terpaksa kena bayar kos dia kurang lebih 4,000 lebih. Maknanya, tuan-tuan, waktu tu nak cekau duit mana, tuan-tuan? Nak ambil duit mana, tuan-tuan? Telefon mak pun tak ada duit, tuan-tuan. Nak pinjam kat Tok Imam pun tak tahu nombor telefon kan. Jadi, tuan-tuan, saya ada Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak cerita dari satu hari, tuan-tuan, benda ni Allah Ta'ala bagi peluang pada saya, rezeki yang tak disangka-sangka ni. Saya duduk mengajar di sekolah menengah, tuan-tuan. Antara amalan yang penuh-penuh lah belajar saya tinggal, ya, pukul 10 demo rehat, 10.30 untuk menengah ke atas rehat. Jadi demo ni walaupun rehat setengah jam ni 15 minit dia akan bahagi untuk makan, 15 minit dia akan bahagi untuk solat duha. Jadi, tuan-tuan, pelajar semayang, takkan ustaz tak semayang? Buta perut dia ustaz ni kan. Jadi, tuan-tuan, kita pun semayang, terdidik, tuan-tuan, tempat duduk kat sekolah tu, kita pun rajin solat duha, paling tidak pun 2 rakaat. Tuan-tuan, nak jadi cerita, tuan-tuan, saya sedih hati, saya susah hati, saya mengadu ke Allah Ta'ala lah. Ya Allah, bagi peluang macam mana ni aku nak dapat duit, nak bayar 4,000 ni, ya Allah, mana ada duit, ya Allah, kan? Takdir Allah, bila lepas solat duha tu, tuan-tuan, saya pun baca lah doa-doa. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wa jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Cukuplah sekadar tuan-tuan. Lebih kita jumpa di pertemuan akan datang. Kan? Jadi, tuan-tuan, saya membacalah walhamdulillah rabbil alamin. Bila saya sebut, tuan-tuan, alhamdulillah rabbil alamin ni, handphone saya berbunyi 036042. Maksudnya nombor ni bukan nombor handphone lah, nombor pejabat, nombor rumah dan sebagainya.
Dia pun angkatlah tuan-tuan. Assalamualaikum, saya dengar suara perempuan tuan-tuan. Oi, saya waktu tu berdebar balik tuan-tuan. Perempuan mana pula telefon berdebar ni bukan sebab kerana seronok tuan-tuan. Berdebar ni sebab kerana risau. Sebab 2 minggu sebelum tu tuan-tuan, saya diuji. Ada seorang perempuan ni tuan-tuan, dia kerap telefon saya. Tanya masalah fiqh. Tanya masalah fiqh, bab ni. Lama-lama tuan-tuan bukan jadi fiqh juga. Dia ajak, dia sanggup, dia kata, ustaz, kalau macam tu susah sangatlah saya nak tanya ustaz. Saya nak bagi peluang pada ustaz, saya sanggup jadi bini yang kedua. Tuan-tuan. Waktu tu saya tak tengok tak tengok wajah dia waktu tu, terbayang-bayang lah, ya Allah. Kena bersedia lah, tidur lah kereta lepas ni. Kena belajar macam tu lah, makan tak masak seminggu kan. Waktu tu macam-macam lah lalu terlintas kan. Saya tak tengok lagi wanita ni macam mana rupanya, saya tak kenal. Jadi bila saya tanya siapa nama penuh, anak ke berapa, dia pun jawab elok tuan-tuan. Saya ni anak kedua daripada 5 orang. Ni belah Taman Medan, belah Petaling Jaya ni. Ada seorang ni perempuan ni kan. Saya pun katalah, lama-lama saya tanya umur dia. Sebab suara dia tak nampak tuan-tuan umur ni. Suara dia cute tuan-tuan. Baik tu suara cute, jangan nilai cantik tuan-tuan. Saya pun tuan-tuan bila tengok suara macam tu, saya tanya pakcik, kata kak, saya pergi kak lah ya, bagi nama segan pula kan. Saya kata kak, berapa umur kak ni? Dia pun kata umur saya 65. Subhanallah, 65 tuan-tuan. Kalau 25 okey juga. Bukan okey saya. 6 Aku 33. Tuan-tuan tolak sendirilah jauh bila tuan-tuan. Nak panggil mak lah tuan-tuan. Mak tua. Sebab itu saya trauma tuan-tuan bila dengar suara perempuan lepas pada tu kan. Jadi hadirin dan hadirat, saya pun angkat. Dia pun kenalkan, saya sebenarnya Puan Rahayu daripada Ber Rakyat. Saya lagi terkejut. Apa sebab kerana saya dengan Ber Rakyat ni? Ya, kami pihak Ber Rakyat nak menawarkan kepada cik pinjaman peribadi. Tuan-tuan tengok, rezeki yang tak disangka. Ni rezeki ke cari penyakit? Dua dalam satu lah imam ya. Tapi nak cerita, kadang-kadang Allah Ta'ala bantu tuan-tuan, bentuk tunai, kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan bentuk pinjaman. Sebab itu kena yakin tuan-tuan, hidup atas dunia, siapa dapat keluar daripada alam dunia ni sempat melabelkan dirinya manusia yang beriman dan bertakwa, pasti janji Allah Ta'ala akan bagi kebahagiaan bukan di dunia, esok di akhirat mereka ini berada bersama di kalangan nabi wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang diberi kesempatan kita pada pagi ini tuan-tuan, kita sama-sama motivasi tuan-tuan untuk diri kita. Hidup kita atas dunia tak lama mana lagi, tak boleh nak menjaminkan seminit saat akan datang tuan-tuan. Cuma kita harapkan kesudahan kita kesudahan yang baik-baik, mati husnul khatimah, dan sempat bertaubat kepada Allah, dan pastinya kita minta pada Allah Ta'ala dimasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Untuk kuliah subuh ini semua tuan-tuan adalah motivasi buat diri saya dan secara umumnya pada diri tuan-tuan. Apa yang baik semuanya daripada Allah Ta'ala, ya lemah kelemahan diri saya sendiri. Yaqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.